Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Fatih binti Mak Halim daripada SMK Sultan Azlan Shah akan menyampaikan sebuah video pengajaran bertajuk Ikatan Logam. Ini adalah standard pembelajaran yang patut kamu capai di akhir tontonan video ini. Yang pertama, murid dapat menerangkan pembentukan ikatan logam. Dan yang kedua, murid dapat menakul sifat kekondaksian elektrik logam. Berikut pula merupakan kriteria kejayaan yang juga patut kamu capai di akhir tontonan video ini. Yang pertama, murid dapat menerangkan pembentukan lautan elektron. Dan yang kedua, murid dapat menjelaskan daya tarikan elektrostatik yang menghasilkan ikatan logam. Dan yang ketiga, murid dapat mengaitkan kekondaksian elektrik logam dengan pergerakan elektron-elektron dari satu terminal ke terminal yang lain. Baiklah. Kita akan mulakan pembelajaran kita dengan melihat kepada konsepnya setempat elektron dan berkaitannya dengan logam. Okey, dalam keadaan pepejal, atom-atom di dalam logam tersusun dengan rapat dan teratur. Okey, susunan atom yang rapat ni kita boleh dapat lihat ataupun kita boleh rujuklah pada gambar rajah yang terletak di sebelah kanan kita tu. Okey, kalau kita nampak, ini adalah gambaran bagaimana susunan atom itu tersusun dengan rapatnya dan teraturnya di dalam keadaan pepejal ataupun dalam topik perbincangan kita ini dalam keadaan logam lah. So, ini adalah susunan atom yang sangat rapat dan teratur dalam logam, dan susunan atom yang rapat inilah yang telah membolehkan elektron valence dalam petala valence dinyah setempatkan dan bergerak secara bebas. So, kalau siapa yang tak ingat ataupun yang lupa apa tu elektron valence adalah elektron yang terletak pada petala yang paling luar dalam atom. Okay. So, elektron valence ini akan mengalami nyah setempat dan bergerak secara bebas. Apa itu nyah setempat elektron? So, nyah setempat elektron bermaksud elektron yang bergerak bebas dari satu petala valence ke petala valence yang lain. So, nampak ini kita boleh nampak gambarannya seperti dalam rajah di sebelah kanan juga, tapi di bahagian bawah ni kalau perhatikan, elektron-elektron ini bergerak secara bebas. Okay. So, apa kesannya setempat elektron ini kepada atom dan apa kaitannya dengan lautan elektron? Okay. Kesannya setempat elektron menyebabkan dua perkara. Yang pertama, nyah setempat elektron tadi akan menyebabkan atom logam bertukar menjadi ion yang bercas positif. Kenapa boleh jadi ion yang bercas positif? Kerana atom logam tadi telah pun mengalami kehilangan elektron. Kenapa boleh mengalami kehilangan elektron? Kerana elektron valence-nya telah dinyah setempatkan, telah bergerak bebas. So, nampak elektron tadi bergerak bebas, so menyebabkan atom logam bertukar menjadi ion yang bercas positif. Dan yang kedua, nyah setempat elektron akan menyebabkan pembentukan lautan elektron. Elektron C kita panggil. So, apa itu lautan elektron? Lautan elektron ialah pergerakan elektron yang dinyah setempat yang bergerak di antara ion-ion logam bercas positif. So, saya harap berdasarkan gambar rajah ini, awak dapat fahamlah apakah dimaksudkan sebagai lautan elektron. Lautan elektron ialah pergerakan elektron yang dinyah setempatkan yang bergerak di antara ion-ion logam yang bercas positif. So, lautan elektron ini akan bergerak pada ruang-ruang kosong yang terletak di antara ion-ion yang bercas positif. Okey, kita teruskan dengan pembentukan ikatan logam. Bagaimanakah ikatan logam ini boleh terbentuk? Okey, kita lihat poin yang pertama. Okey, dikatakan daya tarikan elektrostatik di antara ion logam yang bercas positif dan lautan elektron menghasilkan ikatan logam. So, ikatan logam ini boleh terbentuk oleh daya tarikan elektrostatik. Apakah dimaksudkan dengan daya tarikan elektrostatik? Okey, daya tarikan elektrostatik ni ialah daya tarikan yang wujud di antara dua ion yang berbeza, dua zarah yang berbeza casnya ataupun yang berlawanan cas. Maksudnya ada tarikan di antara cas positif dan cas negatif. So, mana datang cas positif dekat dalam ikatan logam ni?
So, dalam ikatan logam, ion positif ini berasal daripada ion logam. Okey. Dan juga charge negatif pula berasal daripada lautan elektron. Okey. So, bagaimanakah kita boleh memperoleh daya tarikat elektrostatik ini? Bilanya setempat elektron berlaku, tadi kita lihat ion positif akan terhasil daripada atom logam dan terbentuknya lautan elektron. Okey, kebanyakan ikatan kimia biasanya melibatkan hubungan di antara atom-atom yang bersebelahan. Namun, bagi kes ikatan logam, ia melibatkan keseluruhan struktur logam. Okey, kita teruskan dengan melihat kepada kekondensasi elektrik logam. So, elektron yang telah dinyas setempatkan di dalam lautan elektron akan bergerak bebas. So, ini lautan elektron yang warna merah ni. Okay, dia akan sentiasa bergerak bebas di antara ion-ion yang bercas positif. Dan lautan elektron tadi membawa cas negatif. Apabila terminal negatif dan terminal positif yang mempunyai aruhan elektrik. So, nampak ni? Okay, dia ada arus elektrik dilekatkan kepada logam. Maka, elektron-elektron yang terdapat di dalam lautan elektron pada struktur logam akan bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Akhirnya akan menyebabkan logam tadi boleh mengalihkan arus elektrik. Logam-logam seperti kuprum adalah konduktor elektrik yang baik kerana logam kuprum memiliki lautan elektron yang bergerak bebas dalam struktur logam ni. Hanya bahan yang boleh ataupun hanya bahan yang mengandungi lautan elektron sahaja yang boleh mengalihkan arus elektrik. Sebab tu plastik tak boleh mengalihkan arus elektrik. Kenapa plastik tak boleh mengalihkan arus elektrik? Kerana plastik tidak memiliki lautan elektrik. Kenapa plastik tak ada lautan elektron? Kerana plastik tidak mengalami nyas setempat elektron. Nyas setempat elektron hanya berlaku dalam struktur logam sahaja. Baiklah, kita telah pun tiba ke penghujung video. Dan saya harap murid dapat menerangkan pembentukan lautan elektron. Seterusnya, murid dapat menjelaskan bahawa daya tarikan elektrostatik yang menghasilkan ikatan logam. Dan yang ketiga, murid dapat mengaitkan kekondensasi elektrik logam dengan pergerakan elektron-elektron dari satu terminal ke terminal yang lain. Sekian sahaja daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.